ayam sekilo pun dah RM8 lebih tau sekarang. RM8.69. Ikan, kalau dulu ikan tongkol tu paling murah, sekarang ni pergi pasar Pendamaran Kelang tu yang banyak ikan murah kat situ pun, saya cakap dengan dia, bang, ikan tongkol tak ada ke? Kita suka makan tongkol kan. So dia kata, oh tak adalah. Dia kata tongkol sekarang mahal dek, sekilo RM15. Sekilo tongkol RM15 sekarang. Betul. Siapa yang rajin ke pasar akan dapat lihat perbezaan harga barang-barang mentah. Kalau saya beli nasi lemak sekarang, telur goreng tu potong 4. Itulah. Tak separuh lagi. Rebus 4 lah. ada yang 5. Tak, yang goreng. Yang rebus tu dulu. Telur dadah. Sekarang dari Dadah dadah potong potong sampai Ni tiga hiris, 2-3 hiris. Telur saja. dadah tu. Betul. Nak makan apa dengan ni? Ikan bilis 3 keping, 3 ekor. 3 ekor dengan kacang 3 je. Habis nak makan apa? Kita boleh kira sendiri. Kalau kita pergi supermarket, kita boleh kira sendiri. Oh, hari Minggu ni tengok harga barang. Nanti bulan depan kita akan tengok, harga dia naik rupanya. Itulah gunanya orang perempuan. Bila dia pergi pasar, dia bukan beli saja. Dia memang suka berbeli, tapi dia akan tengok harga. Itu yang lama tu. Itu yang lama tu. Walaupun kurang 20 sen, tak nak beli kat Hero. Pergi Tesco, kurang 20 sen je pasal. Itu satu kenyataan. Kos perniagaan meningkat. Macam tadi you cerita pasal peniaga nasi lemak. Bukan dia sengaja nak naikkan harga nasi lemak. Tapi peningkatan kos. Macam contoh Kos pembuatan. pembungkus. Pembungkus naik harga. Straw sekarang orang pula dah kena pakai yang biodegradable benda semua kan. Yang pembungkus semua harga lebih mahal daripada plastik sebelum ni. Betul. Plastik pembungkus, dia punya kertas apa semua bahan-bahan tu meningkat. Jadi harga mentah pun naik lah. Kita tak boleh nak salahkan. Macam kita buat kek pun, harga butter tu sekarang ni pun, kalau dulu butter kita boleh dapat, kalau macam butter yang brand bagus, kita boleh dapat at least RM7 lah. Itu zaman 3 tahun lepas. Macam this year, butter tu, harga paling murah kita boleh dapat pun RM12. Meningkat tu. Lebih dari separuh peningkatan. Lebih daripada 50%. Itulah YB Tiasa kau cakap pakai minyak kelapa sawit. Itu Kalau bukan boleh butter, itu margarin. Kita ganti je lah. Kan YB cakap kita lebihkan penggunaan. Jadi tahun ni goreng. Tahun ni beli kuih raya, kalau orang pakai margarin jangan marah tau. Ya. Para penonton kat luar sana, kalau tahun ni orang jual kuih raya, dia orang pakai margarin, tak boleh nak marah lagi betul. Sebab menyahut sahutan cabaran kita punya Menteri Industri Asas Tani untuk sayang kelapa sawit, jadi kena guna margarin lah. Tak boleh guna butter lagi. Tapi harga tetap mahal juga, jangan risau. Tak sedap itu lain cerita lah. Jadi, okey, kita pindah sikit kepada Abang Sean. Abang Sean, kalau baru-baru ni kita lihat dekat PRK Cameron Highland, kita dapat lihat ada sedikit orang kata swing ataupun ubah daripada pengundi-pengundi di Felda Koyan dekat Cameron Highland nampaknya swing daripada sebelum ni diorang lebih kepada Pakatan Harapan, sekarang pergi kepada Barisan Nasional. Sebab kalau kita tengok mungkin disebabkan oleh isu-isu yang berkait rapat dengan hidup diorang, iaitu harga kelapa sawit. Ya. Betul. Jadi mungkin Sean boleh cerita sikitlah pasal apa analisa Abang Sean tentang swing tu. Kalau kita tengok daripada PRU 14 sampai ke PRK yang baru-baru ni dekat Cameron Highland ni, kebanyakan rakyat daripada penduduk-penduduk Felda ni ramai yang dah termakan fitnah. Okey, bila mereka dah termakan fitnah, jadi bila masuk dalam PRK yang terbaru ni dekat Cameron Highland ni, 14. banyak information yang telah timbul. Jadi ada banyak kesedaran telah kembali kepada penduduk-penduduk especially di kampung Sungai Koyan ni. Jadi kita dapat lihat memang ada pertambahan peningkatan pengundi untuk menyokong kerajaan yang lepas, iaitu Parti Barisan Nasional. Jadi itu yang menunjukkan kecemerlangan di dalam result of the PRK yang dekat Cameron Highland ni. Jadi itu memang kita rasa memang ada satu kesedaran yang terbaru lah di dalam rakyat-rakyat Malaysia sekarang ni. Yalah, dan sampai sekarang pun Bang Syah, kalau kita tengok harga kelapa sawit dekat ladang masih lagi harga sama yang rendah sebelum ni. Harga kelapa sawit memang menurun. Sebab dia punya main importer daripada China dah tak mengambil produk-produk kelapa sawit daripada Malaysia sekarang. Kerajaan negara China sekarang sudah mengambil barang-barang kelapa sawit, keluaran kelapa sawit ni daripada Indonesia sekarang. Jadi impactnya memang terkena kepada Malaysia. Jadi kita punya cost of commodity daripada segi kelapa sawit, daripada segi getah, skerap dan sebagainya semua menurun. Jadi bila harga menurun, so that means rakyat
peneroka-peneroka dan juga peladang-peladang yang menanam pokok-pokok ini semua affected. Jadi cost living dah semakin meningkat, kan? Jadi barang-barang pula, harga komoditi pula menurun. Jadi macam mana tu? Dia punya tak seimbang. tak stabil. Ya kan, Min? Jadi banyak sangat benda-benda yang macam ni yang menyebabkan ramai rakyat Malaysia sekarang dah terbuka hati. Dulu mata buka tapi hati tertutup, kan? Sebab percaya sebab terlampau percaya kepada fitnah-fitnah. Jadi sekarang mereka ni dah terlampau, apa orang kata, pandai sikitlah. Kan? Kalau dulu 48% ni mungkin dah 48% ni dah turun jadi 38% ke something like that. Betul. Ya kan? Min? Yelah, sekarang dia dah terbuka hati dengan pekong sekali keluar. Kan? Tapi bang, raya dah dekat bang Betul. Lepas tu jangan kata-kata cerita pasal Felda dengan ni juga. Nelayan-nelayan pun. Kan? Nelayan. Kau bawa pergi ke laut, ada monsun apa semua. Dulu kerajaan Barisan Nasional ada bagi bantuan. Bantuan musim terkujuh. Bantuan allowance musim terkujuh apa semua. Sekarang relax. Tak ada apa langsung. pun tak ada. Dia minta apa? Tanam pokok. Tanam buah. Tanam nanas. Mana? Belakang rumah. Belakang Bukan. Tanam nanas. And then kalau kita tengok Bijak tak kerajaan baru kita? Tengok 48%. Bijak betul kerajaan 48%. Banggalah. Especially yang menteri yang bertanggungjawab untuk apa menaikkan lagi industri asas tani kita kan. Oh, jangan apa tu? lupa ikan dalam laut ada 3 bilion 8 bilion ke 3 bilion? 3 bilion. Macam mana dia kira tu? Kan? Dia kira Jadi main kita tengok. Jadi kalau kita tengok sekarang kan, Yang ada ijazah. orang-orang kampung ramai yang apa orang kata affected by betul. all this sentiment sekarang. Jadi bila kita tengok kesusahan tu bertambah-tambah sekarang. Jadi macam mana pula nanti bila kita tengok time raya nak datang nanti, kan? Macam mana cost living tinggi, nak buat kuih tak boleh, nak beli kasut tak boleh, nak beli kain baju untuk anak-anak, cucu-cucit apa semua. Macam mana tu? Kerajaan sekarang dah tak membantu. Dulu bolehlah juga ada BRIM, kan? Sekarang apa ada? Basah. Basah tu, yang BASAH, Ya. basah. Dulu dapat BRIM 500 kali bayar tak happy. Sekarang dapat 300 terpaksa lah happy. Padan muka. Kita tepuk lah. Padan muka. Dia cakap apa? Dia cakap bersyukurlah daripada tak ada. Sedangkan adakah mereka sedar daripada 7 juta penerima BRIM sekarang tinggal 4 juta. 3 juta orang penerima tidak akan dapat BSH dalam BSH yang akan diterima akan datang ni. Ini Tuan Pengerusi, bukan saja daripada 7 juta turun kepada 3 juta. 4 juta. 4 juta. Nak keluarkan BASAH tu pun soalan dia berjuta-juta. Ui, Lagi mengalah. susah. Dia Dia Sijil punya kena tunjuk dia nikah semua Ya kena. tak? Kalah soalan yang nak buktikan dia fake degree tu. Dia punya soalan nak bagi duit Okey, dekat Kalau rakyat. menteri boleh. Ya, Kita tak ni boleh. cadangan daripada penonton. Kalau susah sangat nak dapat bantuan kali ni, simple saja. Buat macam menteri buat, pasu kasih je tersebut. Kalau menteri buat, why not? Why not? Kalau menteri boleh buat, kenapa rakyat tak boleh buat? Kan? Sekarang ni Pimpinan melalui tindakan. Sekarang ni kita bekerja dekat company kan. Kalau kata data lambat, kalau ni tak boleh marah. Jangan. Tipu MC pun tak boleh marah. Ada jawapan. Menteri buat takkan saya tak boleh. Betul kan? Kepimpinan melalui teladan. Jadi kepada mak-mak, bapa-bapa kat luar sana, tak payah susah-susah nak mohon PTPTN, nak hantar anak pergi belajar. Tak payah belajar lah. Tak payah belajar, senang. Besok buat water stat saya. Cambridge kau ke, pergi Underbridge je ke. kat grafik designer. Grafik designer yang ada sekarang, kau pergi je suruh dia orang buatkan mana-mana sijil pasu tu. Tapi kan Nanti datang kat Sedar nanti kita akan keluarkan universiti punya sertifikat. Amoy, sedar standby. universiti. Tapi kan menakutkan tau. Benda-benda macam ni dia sebenarnya salah satu orang kata macam salah satu Kebiasaan. bukan kebiasaan. Dia macam benda yang tak baik untuk kita punya Teladan lah, next teladan generation. kita. Satu contoh. Macam anak-anak kita pergi sekolah, dia mesti akan bercerita, menteri ni fake degree. Tak apalah, nanti aku cakap dengan mak aku suruh dia fake certificate. Yalah. Tak pun dia pergi buat sendiri. SPM 10A. Mampus. Kerajaan terima. Jadi Bukan salah pun. Jadi kena ingat, betul macam Zulaikha cakap, jadi teladan yang tidak baik, jadi kerajaan kena buat sesuatu, ambil tindakan terhadap menteri-menteri tersebut. Jangan diam, jangan kata tak apa, itu semua benda yang bodoh. Anak-anak macam dia cakap, Zulaikha cakap tadi, anak-anak akan jadikan dia sebagai satu isu. Dia akan kata, alamak menteri pun tak ada sijil, kita pun boleh buat lah, pun tak payah Relax lah. belajar. Tapi Jadi,
ada juga yang bodoh di Pengaruh luar yang tidak baik. ini okey, sebenarnya tak salah. Kita tak kata salah. Kalau tak ada sijil pun mengaku je lah, saya tak ada sijil, saya tak ada kelayakan. Mengaku je lah. Daripada mengaku, jangan kau palsukan benda ni dan katakan kau ni hebat sangat. Betul. Itu yang dikatakan, aduh, saya kata bodoh. Jangan apa Nak kata tahu. bodoh pun tak boleh. Jangan memperbodohkan rakyat Malaysia. betul. Because ramai rakyat Malaysia lebih pandai daripada menteri-menteri kat luar tu. Ingat senang ke belajar? Dapat tahun diploma, degree, master. Ingat senang ke? Tengok ni. Duit PhD, aku. Aduh, kau tahu master aku ada apa berapa semua ada. master? Berapa dia Ini ni? culinary pun tak apa. Pergi kira. Hati weh. Okey. Bapak malu. Okey. Sabar. Minum. Aduh, abang haus. Tengok promote. Sadik, promote weh. Belilah barangan buatan Malaysia weh. Baik, tak apa. Kita kena balik kepada tajuk ditanggung kita halal. ini, iaitu pasal-pasal Viagra untuk RM1. Jadi mungkin Subhash, sebab Subhash pun duduk kat kawasan bandar, boleh kongsikan sikit tentang macam mana keadaan penduduk bandar sekarang, sebab isu dekat bandar berbeza dengan kat kampung. Memang. Kat kampung gaji RM3,000 dah kaya, dekat bandar gaji RM3,000 miskin. Dan juga naik sekolah baru-baru ni, saya percaya kos-kos barang-barang kelengkapan sekolah, Betul. buku-buku latihan, semua meningkat harga walaupun sikit, tapi kalau anak 3-4 orang, terasa perbezaan dia. Jadi macam mana penduduk bandar menghadapi situasi ni? Kalau ikutkan urban life dari apa ni, lebih kita nampak sangat ketara lah. Saya boleh pick few option macam isi rumah. Lepas tu pasar daily household matters. Lepas tu pasaran harga tanah dengan kuasa pembeli, daya kuasa untuk membeli. Tapi saya lebih minat dalam particular topik iaitu sekolah. Kalau kita melihat kelengkapan barang-barang sekolah, semuanya meningkat. Dulu hari pertama Januari ni ramai yang rasa tidak puas hati kerana semuanya naik, daripada kasut, stokin, betul. Pasal tiba-tiba ada rules baru kan. Daripada kasut putih ke hitam, tiba-tiba banyak brand dah nak promote produk dia. So rakyat terpaksa beli barangan promote yang berjenama yang dengan kualiti baru, dengan warna hitam lagi. Lepas tu makanan, harga makanan yang dijual di sekolah, macam contoh kalau dulu mak saya bagi saya RM1. Besar dah tu. RM1. Tapi nasi lemak 50 sen lah. Betul. 50 sen dulu, 30 sen pun ada. Lama-lama sekarang saya pergi ke sekolah anak saya. Satu nasi lemak sekarang RM1.50 ke RM2. Lepas tu kalau nak beli air lagi, RM1 lagi. So satu hari saya rasa saya kena belanja RM5 minimum. RM5. Makan Anak saja I tu. pun RM5. RM5 untuk seorang. Jadi kalau satu hari RM5, tengoklah satu bulan berapa. Betul. 6 bulan berapa? Satu anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak. Itu tak termasuk lagi aktiviti petang. Aktiviti petang Itu ada. makan je bang. makan saja. makan je. Kos pengangkutan lagi. Betul. Kalau nak tanya, bang, kenapa mahal sangat kari pap ni? Dulu 2 kari pap baru 50 sen ke 60 sen. Okeylah, saya faham lah. Tapi kadang-kadang tengoklah ni kawasan mana sekolah. Tapi yang pengusaha pun kata, sorry lah bang, nak buat apa? Kerajaan naik, kita pun naik. Nak salahkan kerajaan. Kita ada GST lagi ke SST bang? Saja je bang. Sekarang ni dia berniaga sekarang ni. Ini semua SST punya pasal. Kan? Kepala Lagipun otak dia. baru-baru ni bukan saja dalam makanan. Pernah dengar tak ni sekolah bantuan penuh? Dulu kerajaan lama bagi RM18 untuk makanan. Tapi kerajaan baru dah kurangkan kepada RM14, 50 sen. Itu dia kata sekarang je, nanti naik balik. Yalah. Ini semua wayang. Kita dah biasa Wayang dengan lebih. U-turn ni. Sekarang kata macam ni, besok kata terpaksa dan U-turn. Lepas tu rakyat kata, ya, kerajaan cakap betul, kita follow. Adalah. Tapi ini baru isu kat sekolah. Kita belum pergi kepada daily cost lagi. Perkara ini memang membimbangkan. Memang ada impact lah. Impact memang dia teruk. Mungkin ini satu langkah kerajaan untuk memastikan yang rakyat Malaysia tidak membiak dengan ramai. Dia kena catu. Nak beranak pun catu. Nak fikir nak buat anak pun kena 10 kali. Mungkin dia orang fikir Malaysia ni makin sempit, jadi kita kena, rakyat Malaysia kena kurangkan beranak, dia kata. Mungkinlah inilah langkah kita, sangka baik, bukan apa, sangka baik. Mungkin tu yang kerajaan cuba rancangkan sekarang. Mungkin. Kebanyakannya sebenarnya wayang.
wayang lebih. Wayang lebih, kerajaan ya. baru ni. Drama sangat. Okey, cerita pasal ekonomi, pasal kos hidup. Kita baru-baru ni kita dengar kita punya Perdana Menteri dia umumkan ingin dia bentuk satu majlis tindakan ekonomi. Majlis tindakan ekonomi negara. Dan ini bukan kali pertama. Tahun 98 beliau pernah buat benda yang sama time gawat dulu ya. Dan kali ini dia lantik 16 orang ahli. Termasuk daripada yang CEP kecuali Robert Koch dan juga Tun Daim. Yang lain-lain tu semua dia masukkan Jomo Tan Sri Zeti semua tu. Dan menteri-menteri dia ambil menteri ekonomi, ada menteri kewangan, menteri antarabangsa dan juga menteri kerja raya sebagai seorang ahli dan juga ramai lagi ada 16 orang nak sebut seorang-seorang tak habis cerita. Jadi dekat sini saya punya persoalan senang saja. Apa tujuannya tubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi sedangkan sebelum ni kata dah ada Council of Eminent Person? Ya, yang elderly. Apa jadi? Dia Apa tujuan fungsinya? Fungsi dia tak ada apa? fungsi. Jadi kesimpulan Kalau dia kata untuk kawal harga barang, kita ada KPDNKK. ya. Jadi dekat sini apa yang Perdana Menteri cuba buat ialah sebenarnya bagi saya lah sebenarnya dia discredit dia punya CEP sendiri. Maksudnya dia cakap macam ni lah bahasa simple, CEP tak boleh pakai. Jadi kita form Majlis Tindakan Ekonomi. Dia malu nak sebut pasal tu dia buat Tak yang pun. Nah. Dia cakap CP ni tak apalah, dah cukup, dia dah kenyang. Kita buat yang baru. Pasal bila dah ada tim, you kena buat apa ni. Itu make sense juga apa yang Zulaikha cakap tu ya. Mungkin CEP dah kenyang, okey, bagi orang lain kenyang pula. Okey, yang kedua, kita macam Zulaikha cakap tadi kita ada kementerian KPDNKK untuk memantau harga barang. Kita ada Kementerian Wanita, Masyarakat dan juga Keluarga untuk membantu golongan-golongan susah, dia ada jabatan kebajikan semua buat mereka. Lepas tu kita ada Menteri Industri Asas Tani untuk membantu industri asas tani apa semua kan. Lepas tu kita ada Kementerian Pertanian. Habis kalau dah ada Majlis Tindakan Ekonomi, maknanya Tun Mahathir, Perdana Menteri kita tidak yakin dengan kemampuan menteri-menteri. Sijil pun tak ada. Ini semua wayang bang. Ini semua wayang. Rupanya dia cakap uneducated tu menteri dia sendiri rupanya. Dia macam mana tahu? Dia yang cakap. So rakyat jangan terasa. Sebenarnya Perdana Menteri kita dia cakap uneducated bukan untuk korang. Untuk menteri dia. Jadi Perdana Menteri kita dari awal lagi dia dah nampak. Dia dah nampak yang sebenarnya menteri-menteri dia tidak berkemampuan. Tu yang dia nak jadi menteri pendidikan. Betul. Tapi orang tak bagi, tak dapat. Lalas dia buat CP tak boleh pakai. Jadi menteri tak boleh pakai, maka terpaksalah tubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Saya ada satu soalan. Kenapa bekas Menteri Kewangan Dato' Seri Anwar Ibrahim tak masuk dalam tim tu? Satu soalan yang menarik. Itu sensitif. Patutnya kan. Ini soalan sensitif. Okey. Tak boleh. Ini satu yang anda boleh tanyakan juga kepada Why not? Why not? anda punya pujaan iaitu Anwar Ibrahim. Kenapa Tun Mahathir tidak lantik sedangkan Dia bekas, dia Master of Economics. ya, dia ada banyak Ada sijil pengalaman, dia ada kemampuan. Betul. Dia bakal 8 yang ke-8. Dia punya sijil is tulen. Walaupun dalam bidang sastra bukan ekonomi tapi tulen. Betul. Boleh masak tak? Dia tulen ke tak? Abang Noah. Nak cek tak? Tulen bang.